ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi penjelasan tentang tata cara untuk nak mengerjakan ibadah umrah. Abu Muhammad, aku boleh minta bawa meja tu? Tak meja. Dan insya-Allah untuk sesi penerangan ni kita akan gunakan kitab. Okey, jazakallahu khair. Kita akan gunakan kitab kitab buku kecil ni, ya. Dan insya-Allah semua ada. Dan sebelum kita mula, cuma sekadar nak tanya, ada yang kalau tuan-tuan dan puan-puan dah pernah pergi atau pertama kali pergi buat umrah? Kalau sudah pergi, kita boleh terus ke sesi soal jawab. Kalau okey. Baik, belum ya? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah program umrah yang kita akan jalani tidak lama lagi, dalam 2 minggu insya-Allah, ya. Adanya perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu, ya, khususnya buat mereka yang belum pergi lagi. Dan manakala jemaah yang pernah, ya, buat ibadah umrah, tidak ada halangan, tak salah untuk kalau kita ulang semula, ya, tata cara ibadah umrah ni. Kod-kod, ya, ada ilmu baru yang kita belajar atau mana yang kita dah lupa kita boleh ingat, ya. Dan mana yang sudah kita tahu kita boleh mantapkan lagi, ya, pemahaman kita dalam ibadah umrah yang kita nak laksanakan itu, ya. Secara prinsipnya kalau kita lihat ibadah umrah yang insya-Allah kita akan laksanakan tak lama lagi ni, fadilatnya, ya, cukup besar sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Mengerjakan satu ibadah umrah, ya, dengan melakukannya sekali lagi, ya, adalah penghapus dosa antara keduanya, ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ya, tabi'u bainal haji wal umrah, lakukanlah ibadah haji dan umrah itu secara terus menerus, fa innahuma yanfiyan al faqr wal dhunub, kerana sesungguhnya, ya, kedua ibadah haji dan umrah ni dia menghapuskan kefakiran ataupun kemiskinan dan juga dosa-dosa. Kama yanfilul kir khubsul hadid wal zahab wal fiddah, seperti mana relau api, ini kalau tukang besi dia gunakan relau api, sebagaimana relau api itu dia membuang, ya, kotoran pada besi, emas atau perak, ya. Perlu kita tahu apabila kita nak mengerjakan umrah, adanya apa yang dipanggil sebagai ihram, ya. Orang yang melakukan ibadah umrah, ya, dia perlu tahu tentang hukum hakam ihram, ya. Kerana sepanjang kita melakukan umrah nanti, apabila sampai ke satu tempat yang dinamakan sebagai miqat, nanti kita akan sebut nanti, kita hendaklah, ya, niatkan umrah kita. Dan ketika itu kita akan dianggap sebagai muhrim atau dalam keadaan ihram, sehinggalah selesai ibadah umrah nanti, barulah kita, ya, terbebas ataupun kita keluar daripada keadaan ihram. Maka
sepanjang apabila kita berada dalam keadaan ihram, adanya beberapa pantang larang ya, atau larangan-larangan yang saya sebutkan di sini secara sepintas lalu, ada disebutkan dalam buku kocek yang ada di tangan-tangan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya sebutkan secara ringkas ya. Apabila kita dalam keadaan ihram, kita ditegah ya melakukan jima' ataupun apa juga unsur-unsur yang menjurus kepada syahwat. Buat kaum lelaki ditegah daripada memakai pakaian yang berjahit atau apa yang pakaian yang mengikut bentuk badan. Juga untuk kaum lelaki ditegah daripada memakai apa juga bentuk penutup kepala seperti kopiah, serban dan seumpamanya. Untuk kaum wanita ditegah menutup wajah dan kedua telapak tangan ya. Bahagian anggota tubuh lain itu aurat kena tutuplah, tapi wajah kedua telapak tangan ya jangan ditutup. Juga ditegah daripada mencukur rambut ya, dan memotong kuku tangan ataupun kaki, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut. Ini untuk kaum lelaki dan perempuan. Juga saya sebutkan jelas di sini sebarang urusan nikah ya, perkahwinan dilarang, membunuh haiwan buruan ya, dan juga apa juga ya hal-hal yang menjurus kepada hal-hal dosa dan maksiat ya, bahkan sampai bergaduh mulut pun ya, ini semua hendaklah dielakkan sepanjang kita berada dalam keadaan ihram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh buka di muka surat 23 dalam buku kocek ni. Kita lihat cara melakukan umrah. Kita lihat di situ nombor 1, apabila anda telah sampai ke miqat ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Miqat ini adalah kawasan sempadan ya, tempat yang ditetapkan buat kalau orang yang nak buat haji atau umrah, kalau dia lalu kawasan sempadan tu, hendaklah dia, kalau dia nak buat umrah atau haji, hendaklah dia pasang niat dia ya, dan dia kena berada dalam keadaan ihram ya, itu syarat wajib ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita akan naik kapal terbang lah ya, dan katanya kita akan singgah di Dubai ya. Kita akan transit di situ. Maka daripada KL ni, kalau daripada lapangan terbang KLIA nanti, kita tak perlu lagi nak kalau kaum lelaki tak payah nak pakai ihram lagi ya. Pakaian kaum wanita dia sama saja seperti yang pakai sekarang ni ya, tutup aurat itulah ya. Jadi daripada Malaysia ni, daripada KLIA, kita tak perlu nak pakai ihram sampailah ke Dubai nanti. Apabila sampai ke Dubai, di situ baru kita disyorkan untuk pakai ihram ya. Sepanjang tempoh ni kita masih lagi tak niat ihram, tak niat umrah lagi ya. Niat apa tu, cita-cita ataupun tujuan kita nak pergi ni, nak buat umrah tu, itu tujuan lah, itu memang dah ada lah daripada kita keluar rumah kan. Cuma niat tu kita tak pasang niat lagi. Ini kita pakai istilah pasang niat lah ya. Pasang niat belum lagi, hanya apabila kita nak sampai ke miqat nanti. Sampai ke miqat ni adalah dalam perjalanan daripada Dubai ke Jeddah tu. Dan cuma boleh ambil maklum, sebab kalau ikut pengalaman saya, dia pilot dalam kapal terbang tu dia akan bagi tahulah siap-siap ya, dia akan bagi tahu apabila dah nak dekat miqat tu. Dalam tempoh perjalanan daripada Dubai ke Jeddah berapa Tuan Haji Tajuddin? Dubai ke Jeddah tu berapa jam? Dalam 3 jam ya, itu dari Dubai ke Jeddah lah. Pilot tu dia akan bagi tahu dalam perjalanan tu. Tapi kita akan merentasi miqat tu kira-kira sejam sebelum kita landing. Tu kena ambil maklum ya. Saya perasan pilot tu dia akan bagi tahu awal lah, mungkin dalam 2 jam sebelum dia dah bagi tahu dah. Cuma apabila merentasi miqat tu, ada kebarangkalian dia takkan bagi tahu, ataupun dia akan terlupa nak bagi tahu.
Jadi di situ kita kena ambil perhatian, ya. Maka kita kena tengok jam siap-siap lah bila kita nak mendarat. Maka sejam sebelum tu, ya, dalam tempoh tu kita akan merentasi miqat. Maka saya syorkan supaya sejam sebelum mendarat di Jeddah kita dah berniat, ya. Nanti kita akan sebut, dan kita sudah dikira dalam keadaan ihram, ya. Baik, kita lihat di situ, apabila anda telah sampai ke miqat, anda disunatkan membersihkan diri, mandi dan mengenakan wangian pada tubuh, dan bukannya pada pakaian ihram. Ini apabila kita di Dubai nantilah, ya. Kalau siapa yang sempat nak mandi, ya, kita masuk Madinah, mendarat di Madinah. Oh, mendarat di Madinah dulu daripada Dubai. Itu maklumat penting lah tu. Saya pun tak tahu. Baik, tak apa. Kalau begitu, minta maaf. Pihak penganjur mengatakan bahawa kita akan mendarat di Madinah dulu. Kalau macam tu, kita tak payah nak pakai ihram lah, ya. Jadi kita akan pergi terus ke Madinah. Itu pun ini pun kira berita baik juga, ya. Kalau kita pergi ke Madinah dulu, memang kita tak payah nak kalut nak pakai ihram. Maka kalau begitu kita akan pergi ke Madinah, dan dalam 3 hari, ya Tuan Haji Tajuddin, dalam 3 hari kita akan ziarah Madinah dulu. Maka ini, ya, proses selepas kita ziarah Madinah, selepas 3 hari apabila kita nak bertolak ke Mekah, kita akan lalu di miqat Madinah yang bernama Dhul Hulaifah, ya. Jadi di situ. Jadi mungkin nanti insya-Allah mungkin kita boleh buat sesi lagi apabila sampai di Madinah nanti. Tapi ini sebagai sesi penerangan asas lah, ya, tentang ibadah umrah. Jadi nombor 1 ni apabila kita dah sampai di Madinah nanti, ya, apabila pada hari kita nak bertolak ke Mekah, kita disunatkan membersihkan diri, mandi dan memakai wangian pada tubuh badan. Memakai wangian ni kena maklum bahawa khas buat kaum lelaki. Maknanya wanita elakkan daripada memakai wangian, ya, pada tubuh badan. Ini buat kaum lelaki dan bukannya pada pakaian ihram, ya. Baik, kita lihat syarat pakaian wanita. Itu boleh bacalah, ya. Hendaklah tutup aurat dan jangan ketat dan jangan jarang, ya, tidak menampakkan perhiasan, ya. Baik. Kita lihat di muka surat 24, ya. Ini apabila kita sampai ke miqat Madinah nanti, iaitu Dhul Hulaifah tadi. Kita akan singgah di sebuah masjid, ya. Di Dhul Hulaifah tu masjid Masjid Dhul Hulaifah lah, atau masjid miqat, miqat yang kita akan lalu nanti, ya. Maka di situ, ya, kita akan bukan syarat untuk kita melakukan solat sunat, ya. Boleh buat catatan sikitlah di situ, ya. Kalau itu waktu solat fardu dan kita nak akan solat fardu di situ, kita solatlah, ya. Tetapi kalau soal ada solat sunat untuk ihram atau tidak, jawapannya tidak ada, ya. Buat mereka kalau nak solat sunat di masjid Dhul Hulaifah tu boleh sahaja, ya, solat tahiyat masjid lah. Tapi kalau solat sunat ihram, ya, tidak ada, ya. Jadi kalau siapa yang nak memilih untuk duduk dalam bas, kalau masa tu pendek, maka boleh saja duduk dalam bas, ya. Kita lihat di situ. Apabila sampai di miqat nanti, kita akan pasang niat seperti yang kita sebutkan tadi. Dan niat ni tuan-tuan dan puan-puan tak payah nak risau. Dia adalah urusan dalam hati. Kita pasang, yang kita sebut pasang niat tadi tu, ini semua dalam hati. Maka tidak ada sebutan sahaja aku niatkan begini-begini, tidak ada, ya. Cuma apa yang kita disunatkan untuk ucapkan adalah seperti yang tertera di situ muka surat 24, labbaika umrah, ya. Labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah, tambahkan Allahumma di tengah-tengah. Dua-dua boleh. Aku menyahut seruanmu untuk melaksanakan umrah, ya.
wahai ya Allah, ya. Itu kita punya itu dikira sebagai, apabila kita dah sebut tu, itu sebagai petanda bahawa kita dah pasang niat. Niat tadi dalam hati, tapi bila kita sebut perkataan tadi labbaik umrah, itu menjadi tanda bahawa kita sudah umrah, kita sudah pasang niat umrah dan kita berada dalam keadaan ihram. Maka hukum hakam ihram tadi akan berjalanlah, ya. Baik, kemudian kita sepanjang perjalanan daripada Madinah nanti ke Mekah, kita disunatkan untuk ucapkan talbiyah. Apa tu talbiyah? Seperti yang tertera di muka surat 24 tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. InsyaAllah tu ringkaslah, ya. Jadi perkataan ni kita kena baca atau ucapkan sepanjang perjalanan kita daripada Madinah ke Mekah, sebanyak mungkin, ya. Kaum lelaki dan perempuan kena ucapkan, lafazkan, ya. Bahkan kalau kaum lelaki dia kena kuatkan suara, ya. Seperti yang kita lihat di surat 25 tu, ya. Maka ini ucapan talbiyah yang kita akan ucapkan sepanjang dalam perjalanan dalam bas lah, daripada Madinah ke Mekah. Baik, daripada Madinah ke Mekah, inilah yang kita kena buat, ucapkan talbiyah, di mana kita dalam keadaan ihram, kita ucapkan talbiyah ni sampai ke Mekah, ya. Baik, kita lihat nombor 2. Apabila anda telah sampai di Mekah, ya, apabila nak masuk ke Masjidil Haram, ya, kita akan kita akan check in di hotel dulu, ya. Lepas dah selesai urusan semua, check in semua tu, apabila kita nak pergi ke Masjid Haram, ya, kita dalam keadaan ihram, ya. Kalau kaum lelaki memang dah pakai lah siap-siap kain ihram putih tu, ya. Kalau wanita pakaian biasa dia lah, ya, jubah ke apa. Apabila masuk je di Masjid Haram di Mekah, seperti mana sunat apabila kita masuk masjid lah, ya, kita dahulukan kaki kanan kita dan kita bacalah doa masuk masjid tu, ya. Ini tak disebut di sini, tapi insyaAllah kita maklumlah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini doa masuk masjid lah, ya. Ini sunat, tapi kalau kita ingat, ya, kita ucapkanlah, ya. Masuk saja dalam Masjid Haram, di situ kita dah berhenti ucapkan talbiyah. Talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik. Kita berhenti di situ apabila masuk ke dalam masjid. Apa yang kita nak buat bila kita masuk masjid, ya, ini sekadar peringatan awal lah. Kita akan terus pergi ke tempat tawaf. Kita akan terus melaksanakan ibadah umrah kita, ya. Kita akan pergi ke tengah-tengah Masjid Haram tu, ya, dan kita akan bergerak ke arah Hajar al-Aswad, ke arah Kaabah. Kaabah tu ada 4 penjuru, ya. Dia kotak lah, macam lebih kurang macam ni lah, ya, kotak segi 4 hampir sama. Kita akan pergi ke ini elok juga ada meja ni kan. Kita akan pergi ke penjuru yang ada Hajar al-Aswad. Kita andaikan Hajar al-Aswad di sinilah, ya. Penjuru di sini, ya. Ada tanda semua, ya. Tuan-tuan jangan risaulah, ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Kita akan bergerak ke arah penjuru Hajar al-Aswad. Di sinilah permulaan pusingan tawaf kita, dan di situ jugalah tempat kita berhenti. Kita bermula di situ dan kita habis di situ, penjuru Hajar al-Aswad, ya. Tuan-tuan jangan risau sangat, ya. Ibadah umrah ni secara prinsipnya mudah, tapi mudah-mudah pun jangan ambil mudah lah, ya. Dari segi praktikalnya mudah, ya, cuma kita kena tahulah apa yang nak kena buat, ya. Jadi jangan pening-pening kepala sangat, ya. Mudah insya-Allah. Baik, kita akan terus menuju ke penjuru Hajar al-Aswad, dan ada 3 keadaan. Sekiranya kita mampu pergi ke penjuru ni dan kita cium
Hajar al-Aswad seperti yang disunatkan, seperti yang Nabi buat, ya, kita akan buatlah. Itu pilihan utamalah, ya. Tapi memang sesaklah ramai orang. Kalau siapa yang tengok dalam TV tu, ya, memang sesaklah. Kalau dapat siapa yang ada tenaga, ya, siapa yang rasa ada gagah, ya, nak gagahkan diri, pergi dekat penjuru tu, masukkan kepala, ya, perhatikan dia ada batu kecil-kecil, ciumlah, ya, batu kecil tu, ya, ada beberapa batu, itulah dia serpihan-serpihan Hajar al-Aswad. Kita cium di situ, ya, sambil kita letakkan dahi kita di atas Hajar al-Aswad tu, ya. Itu pilihan yang pertama, tapi yang paling susah lah. Kalau tak dapat, kalau dapat salam atau kita kata sentuh, itu pilihan yang kedua. Kita sentuh dan kita cium tangan kita. Ini pun susah juga, ya. Pilihan yang tiga, yang terakhir, yang ini dalam keadaan yang paling pilihan terakhir lah. Kita kata kita hanya memberi isyarat daripada jauh sahaja ke arah Hajar al-Aswad tu. Kita bagi isyarat macam kita lambai atau bagi salam. Jangan lambai macam ni, tak, macam ni saja, ya. Kita bagi isyarat saja, ya, tanpa cium. Kita isyarat saja. Nanti tuan-tuan, sebab apa kita buat sesi ni, kalau sampai di sana nanti macam-macam PL ada. Itu perlu kita buat sesi penerangan macam ni supaya jangan kita ikut-ikut. Kat sana ada yang lambai, ada yang macam-macam, ada yang cium, ada yang macam-macam. So jadi tuan-tuan kena maklum semua tu, jangan ikut-ikut. Sebab agama kita bukan ikut-ikut. Agama kita adalah seperti yang Nabi buat. Itu agama kita. Itu kita kata kita nak buat umrah ni, insya-Allah caranya macam mana? Ikut sunnah Nabi. Itu je. Ringkas lagi padat kita punya tata cara tu. Ikut sunnah Nabi. Mana yang Nabi buat, kita buat. Mana yang Nabi tak buat, kita tak payah buatlah, kan? InsyaAllah. Jadi kita bagi syarat pada penjuru Hajar Aswad tu sambil kita ucap Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ini adalah caranya apabila kita nak mulakan tawaf tu, dan setiap kali kita melakukan pusingan tawaf tu sebanyak 7 kali. Pusingan tawaf tu sebanyak 7 kali. Bermula di penjuru Hajar Aswad dan berakhir di penjuru Hajar Aswad. Setiap kali pusingan tu kita akan pilihan 3 tadi itulah yang kita sebut, cium atau sentuh atau bagi isyarat pada Hajar Aswad, dan kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, ya. Baik. Apa yang perlu kita tahu apabila kita melakukan pusingan tawaf sebanyak 7 kali tadi, buat kaum lelaki kena ambil perhatian, kita disuruh supaya melakukan ittiba'. Apa itu ittiba'? Ya. Ittiba' adalah, ini bagi kaum lelaki sahaja, kita kain ihram tu secara amnya kita selimutkan badan kita lah. Tapi bila nak buat tawaf, kita akan nampakkan bahu kanan kita. Ya, jadi kita akan masukkan kain tu ikut celah bawah ni lah. Dia bahagian kanan, bahagian kiri tutup, bahagian kanan bahu kita nampakkan. Kita tunjukkanlah mana masa-masa yang ada tu, ya. Jadi itu dikatakan sebagai ittiba' bagi kaum lelaki. Disunatkan untuk kita lakukan sepanjang kita buat pusingan 7 pusingan tawaf tadi, ya. Di samping ittiba' ada satu lagi perkara yang kita kena lakukan, iaitu ar-ramal. Ar-ramal maknanya berlari-lari anak pada 3 pusingan tawaf pertama. Juga buat kaum lelaki, ya. Kita melakukan ar-ramal tadi, ya, sekiranya boleh. Kerana memang kita maklum akan ada biasanya ada kesesakan lah, ya. Itu kita kata tadi, kita kena tahu semua ni. Kalau boleh berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama tu, kita buat, ya. Kalau tak boleh,
Itu nak buat macam mana, kan? Kerana Allah tidak membebankan kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Berlari-lari anak, bukan lari pecut, kan? Ya. 3 pusingan pertama. Kalau tak dapat, maka tak perlulah. Jangan nak diganti pada pusingan yang keempat atau kelima, tidak. Hanya pusingan 3 saja yang disunatkan untuk kita berlari-lari anak, ya. Baik, kita lihat di situ muka surat 25, ya. Ketika tawaf, bacalah zikir serta doa yang anda kehendaki, ya. Apabila kita buat tawaf, tidak ada bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang tertentu. Jadi kita bacalah apa yang kita mampu buat. Kalau kita nak baca Al-Quran, kita baca. Mana Quran yang kita hafal, nak baca Al-Fatihah ke, nak baca ayat-ayat Qul huwallahu ahad ke, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu terpulang. Kalau nak berzikir pun boleh, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa-apa sepanjang kita buat tawaf 7 kali tu, ya. Kalau kita nak doa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Ini masa dia, ya, apabila kita melakukan tawaf tu. Cuma kita lihat di situ, dan disunatkan membaca pada setiap pusingan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Pembacaan dia di situ, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Ini ayat Quran surah Al-Baqarah 201. Ini adalah satu-satunya zikir yang kita, atau ayat Quran yang kita disunatkan untuk baca ketika tawaf. Bila masa kita baca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Mana rukun Yamani, Hajar Aswad? Tadi kita dah andaikan bahawa ini penjuru Hajar Aswad. Rukun Yamani adalah yang sebelumnya. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Maka antara ini dan Hajar Aswad kita akan membaca ayat tadi tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Pusingan tawaf dia lawan jam. Jadi kita akan mula dari sini, kita akan pusing. Maka sepanjang pusingan ni kita bacalah ayat Quran, atau doa, atau zikir, apa-apa yang kita mampu. Bila sampai saja di rukun Yamani ni, ya, itu bacaan ayatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini yang disunatkanlah. Kalau susah, terlupa, tak sempat, tak ada masalah, jangan risau tuan-tuan. Dia suatu yang disunatkan, ya. Cuma nak bagi tahu, apabila sampai di penjuru rukun Yamani ni, ada satu perkara yang disunatkan, iaitu untuk kita sentuh penjuru ni. Kita sentuh, bukan cium macam Hajar Aswad, tak. Kita sentuh kalau boleh, kalau dapat. Kalau tak dapat, maka kita jalan sahaja. Dia bukan seperti Hajar Aswad tadi yang ada 3 pilihan tadi. Di sini hanya ada satu je pilihan, atau satu saja yang disunatkan, iaitu sentuh rukun Yamani ni, ya. Kalau dapat sentuh, kita sentuh. Kalau tak dapat, kita terus je, tanpa bagi isyarat. Tak ada, kita terus saja kalau tak dapat nak sentuh, ya. Baik, itu yang perlu kita tahu ketika melakukan tawaf, ya. Sebenarnya kalau ibadah umrah ni dia terbahagi kepada dua aspek je. Tawaf, dan satu lagi yang kita akan cerita selepas ni, iaitu sa'i. Ini dua komponen lah, dua bahagian umrah. Jadi dia mudah insya-Allah, ya. Baik, apabila kita dah selesai buat pusingan 7 kali keliling Kaabah, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, buat kaum lelaki apabila selesai saja, sampai saja pusingan ke-7 kita dah selesai, pastikan kita melepasi penjuru Hajar Aswad ni. Nanti kalau kita dah sampai nanti, dia ada bagi tanda, dia ada lampu warna hijau kat hujung sana. Kita andaikan ini Kaabah, ini tiang masjid. Kat tiang masjid tu dia ada lampu warna hijau, nak bagi tanda bahawa antara tiang tu dengan Kaabah penjuru ni, ini adalah garisan permulaan dan garisan tamat. Jadi kita kena pastikan bila kita dah habis, kita kena lepasi garisan tu, ya.
Apabila kita lepas sahaja, buat kaum lelaki, apa yang perlu kita ingat ialah kita terus tutup bahu kita. Tadi kita dah tunjuk muscle kita kan. Kalau dah lepas sahaja habis tawaf, kita tutup kedua-dua bahu kita, ya. Selepas tu apa yang kita kena buat untuk kaum lelaki dan perempuan, kita pergi menuju ke makam Ibrahim. Apa tu makam Ibrahim? Nanti tuan-tuan, apabila kita sampai di Masjid Haram, apabila kita masuk ke ruang untuk tawaf tu, kalau Hajar Aswad di sini yang kita sebutkan tadi, antara penjuru Hajar Aswad ni dengan penjuru di sini, dia ada satu separa bulatan kat bahagian luar Kaabah tu, di tepi Kaabah, ya. Separa bulatan tu nama dia Hijr Ismail, ya. Di sebelah Hijr Ismail tu, kalau tuan-tuan, kalau siapa yang pernah tengok TV, tengok gambar, ada satu, macam nak kata apa, satu binaan kecil lah, ya. Dia daripada sini ke atas lebih kurang lah, ya, warna kuning, ya. Dia macam besar ni lagi, lebih kurang lah, ya. Itu dinamakan makam Ibrahim, ya. Jadi bila kita dah lepas tawaf, kita cari makam Ibrahim tu dan kita lakukan solat sunat 2 rakaat. Bagaimana? Dengan kita menghadap makam Ibrahim dan Kaabah di depan. Maka makam Ibrahim tu kita jadikan di tengah-tengah kita, jika mampu, jika ada ruang. Kalau tak ada ruang, biasanya di belakang makam Ibrahim tu akan sesak lah, orang semua nak solat sunat 2 rakaat tu. Jadi kalau keadaan sesak, kita lakukan di mana-mana sahaja, ya, solat sunat 2 rakaat selepas tawaf itu, ya. Lepas dah selesai atau dalam solat sunat tawaf tu, ya, solat sunat 2 rakaat tadi tu, pada rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dan Qul ya Al-Kafirun, ya. Bolehlah buat catatan sikit kat tepi tu. Pada rakaat yang kedua kita baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kalau ingat, ni kadang-kadang kita sering kena sebut kalau ingat tu, sebab kalau terlupa ke apa, jangan risau, ya. Dia bukan satu yang wajib atau syarat sah, ya. Kalau kita baca ayat surah yang mana-mana yang lain pun tak ada masalah. Ini benda yang dianjurkan kalau kita ingat dan kalau kita mampu. Baik, selepas selesai solat sunat, kita buat solat sunat 2 rakaat tadi, ya. Apa yang kita buat ialah kita pergi minum air Zam-Zam. Boleh buat catatan di bawah tu lah, ya. Ini benda yang sunat lah, ya. Dapat kita minum air Zam-Zam, itu baguslah. Kita minum air Zam-Zam dan kita basahkan kepala kita. Kita sejukkan kepala kita. Kerana ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Baik. Ini semasa tawaf disunatkan bagi lelaki ittiba'. Ini yang kita dah sebut tadilah. Disunatkan juga buat ramal, iaitu berlari-lari anak, ya. Baik, kita lihat muka surat 27 nombor 3. Kemudian, ya, keluarlah menuju ke Safa. Maka apabila kita dah selesai minum air Zam-Zam tadi, itu dah selesailah kita punya tawaf. Lepas tawaf, apa yang kita kena buat? Kita kena buat bahagian yang kedua pula, iaitu kita buat sa'i, ya. Sa'i ini adalah dengan kita berjalan di antara 2 tempat, satu nama Safa dan satu lagi nama dia Marwah. Kita andaikan bahawa ini Kaabah tadi, ini penjuru Hajar Aswad. Sa'i adalah di bahagian sana. Situ satu tempat nama dia Safa, dan di hujung sana satu tempat nama dia Marwah. Dia sebenarnya 2 bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tapi pada hari ni kalau kita pergi, tak nampak sangatlah bukit tu. Tapi kalau perhati betul-betul, ada dia kawasan tinggi sikit lah, ya, tak tinggi mana pun, ya. Baik, kemudian keluarlah menuju ke Safa dan naik ke atasnya, sebab dia kawasan tinggi sikit, sambil membaca ayat Al-Quran di bawah tu.
ya, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaih ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu je, ya, kita baca ayat tu, ya. Kita lihat surat 28, terjemahan ada di situ. Kemudian menghadaplah ke arah Kaabah. Ini apabila kita dah sampai ke Safa tadi, Bukit Safa, ya. Apabila kita dah sampai, ya, kita baca ayat tadi, ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Kemudian kita menghadap ke arah Kaabah, ya, daripada Safa tu kita menghadap ke arah Kaabah sambil membaca tahmid dan takbir sebanyak 3 kali. Apa artinya? Kita ucapkan alhamdulillah dan kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Itu dia. Sambil mengangkat tangan, ya, kita ucapkan Allahu akbar, alhamdulillah dan Allahu akbar sambil mengangkat tangan seperti kita berdoa lah, ya. Kemudian berdoalah serta ulang sebanyak 3 kali bacaan di bawah tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Ini bacaan ni kita baca 3 kali, ya. Kalau kita mampu, kalau kita ingat. Kalau terlupa atau tak mampu atau susah, bacalah mana yang kita mampu. Jangan risau, tak ada masalah. Sebab benda ni semua bukan, tak adalah sampai wajib, ya. Ini yang dianjurkan seperti yang Nabi SAW buat, ya. Maka ini apabila kita sampai di Safa tadi, kita baca alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu kita baca bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 3 kali. Selepas tu kalau kita nak doa, doalah. Kerana ini semua tempat-tempat yang kita dianjurkan doa, ya. Maka kena ingatlah antara tujuan untuk kita buat umrah ni untuk tidak lain dan tidak bukan untuk kita dapat ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala, di samping untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Tambah lagi kita memperbanyakkan zikir dan doa. Kerana inilah masa dia. Kalau kita rasa kita banyak permintaan-permintaan, kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, nak rasa dekat dengan Allah dan kita nak minta hal-hal tertentu daripada Allah, ya. Inilah dia masa dia ketika buat tawaf tadi dan ketika buat sa'i, ya. Baik, kita lihat muka surat 29, perenggan di bawah tu. Kemudian turunlah dari Bukit Safa dan lakukan sa'i umrah sebanyak 7 pusingan. Sa'i pun 7 kali. Kalau tawaf 7 kali, sa'i pun 7 kali. Bermula di Safa, ya, dan berakhir di Marwah. Daripada Safa ke Marwah 1 pusingan. Balik daripada Marwah ke Safa, itu pusingan yang kedua. Buat 7 kali. Kalau kita kira-kira, dia akan berakhir di Marwah. Mula di Safa, berakhir di Marwah, ya. Kita satu arah tu, itu 1 pusingan. Bukan daripada Safa ke Marwah, lepas tu balik ke Safa 1. Tidak. Nanti itu kita buat double nanti. Itu penat, ya. Jadi kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan berakhir mula di Safa, berakhir di Marwah. Jangan tuan-tuan habis kat Safa, ya. Itu salah kira tu. Penat nanti, ya. Jadi pastikan kita mula di Safa, kita berakhir di Marwah sebanyak 7 kali kita berulang alik, ya. Kita lihat di situ, dengan berjalan cepat di antara 2 tanda hijau. Bila kita turun daripada Safa, ya, menuju ke Marwah, dalam perjalanan kita tu, ini semua kita berjalan, kita akan nampak ada tanda hijau di apa? Ini apa?
Siling. Kita akan nampak dua tanda hijau di siling masjid tu. Antara dua tanda hijau tu kita disunatkan berlari-lari anak. Lelaki dan perempuan. Berlari-lari anak. Ya. Kita jalan cepat, ya. Menuju ke Marwah, ya. Dan apabila kita sampai ke Marwah, tadi kita mula kat Safa, apabila sampai ke Marwah, sampai di sana bacaan dia sama macam mula tadi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebanyak 3 kali. Lepas tu kalau nak doa, doalah sama seperti ketika di Safa. Bila kita sampai di Marwah, bacaan dia sama. Lepas tu kita ulang balik, kita balik ke Safa. Sekali lagi apabila kita melewati kawasan dua tanda hijau tu, kita berlari-lari anak, ya. Apabila sampai balik ke Safa, kita baca bacaan yang sama, maka kita akan lakukan ini semua sebanyak 7 kali, ya. Dia patah balik tak kira kan? Dia patah balik tu tak kira tak? Kira daripada Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah sekali lagi itu 3, 4, 5, 6, 7. Kita habis di Marwah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lihat muka surat 30. Dalam tawaf atau sa'i tidak ada zikir khusus yang wajib dibaca. Tak ada zikir khusus, tak ada niat khusus. Tak ada sahaja aku buat tawaf ke, atau tak ada sahaja aku buat sa'i kerana Allah 7 kali, tak ada, ya. Kalau kita lihat dalam solat pun, masyarakat kita biasa kalau nak semayang kata usalli. Dalam ibadah umrah ni atau ketika tawaf dan sa'i ni tak ada bacaan niat-niat yang tertentu. Jadi jangan risau bab tu, ya. Kadang-kadang orang duk risau nak hafal niat. Sebenarnya benda-benda ini semua tak ada, ya. Nabi SAW tak ada ajar sampai begitu, ya. Tetapi bacalah zikir, doa atau Al-Quran sekadar yang boleh, dengan mengutamakan zikir dan doa yang bersumberkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bacalah, ya. Sepanjang kita buat tawaf tadi, lepas tu kita buat sa'i, bacalah Al-Quran. Kalau tak hafal, bawalah buku, bawalah Al-Quran, ya. Kalau ada dalam handphone, bukalah baca Al-Quran dalam handphone tu, ya. Bacalah surah-surah yang kita mampu buat, ya, yang mampu kita baca. Atau kita nak baca zikir subhanallah sepanjang kita buat ibadah tawaf dan sa'i itu, kita buat, ya, kerana itulah masa dia, ya. Kita lihat nombor 4 di situ, muka surat 3, ya. Nak baca maksurat sampai habis boleh kan? Sepanjang, ya. Maksurat, ya, zikir-zikir yang kita utamakan yang Nabi buat. Kita tengok dia kena ada sumber di situ. Jangan kita kadang-kadang macam-macam zikir maksurat ni, ya. Jadi kita utamakan yang ada dalil, yang ada sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Ataupun Al-Quran, ayat Quran, insya-Allah itu memang tak ada masalah, ya. Kita lihat nombor 4 tu, apabila anda telah selesai mengerjakan sa'i, iaitu di Marwah tadi, cukur atau guntinglah rambut anda, ya. Cukur ini bagi maknanya botakkan kepala, ini bagi kaum lelaki lah, dan cukur bagi kaum lelaki itu yang afdal, ya. Maka kalau kita rasa kita boleh cukur, kita cukurlah, sebab cukur lebih afdal. Bahkan Nabi sampai kata 3 kali, Nabi ulang 3 kali, cukurlah, ya. Cukur, ya. Nabi sebut kelebihan cukur tu sampai 3 kali, berbanding kalau kita hanya gunting atau kita pendekkan rambut, ya. Kalau perempuan memang hanya gunting atau pendekkan rambut lah, ya. Kalau perempuan dia hanya ambil beberapa helai rambut dia, gunting lah, maka dah selesai lah. Cuma kalau kaum lelaki, ini sekali lagi macam-macam kita tengok. Kalau kita sampai di Masjid Haram nanti, kalau di bahagian sa'i tu, memang akan orang yang akan datang bagi kita dibuat macam ni, dibuat macam ni,
Maknanya dia nak gunting tak? Jangan, ini nak kata kalau kita cukur, kita akan pergi ke kedai lah. Tapi andai kan kita nak gunting, kita nak pendekkan rambut saja, di sini tuan-tuan dan puan-puan atau laki saja secara khasnya kena maklum bahawa kalau kita nak gunting, kita kena gunting rambut kita semua. Biasa kita tengok, bahkan masyarakat kita pun ada yang jenis dia ambil 3 helai rambut dipotong. Ini lelaki ya. Kalau perempuan tak ada masalah. Kalau lelaki dia ambil 3 helai beberapa rambut, potong, dia dah selesai. Itu tak menepati sunnah Nabi. Sunnah Nabi kalau kita nak pendek, kita kena pendekkan rambut kita semua. Buat elok-elok. Tak ada jalan pintas, tak ada. Shortcut tak ada. Ya, tak boleh kita nak ambil gunting, kita gunting macam tu. Tak. Ya. Nanti dia jadi tobek nanti. Ya. Kita nak pendek, kita pendek semua. Jadi akhirnya kita kena buat betul-betul lah. Maka jangan dibuat ketika baru selesai di sa'i tu. Kita dah selesai, kita buat kat situ. Jangan, ya. Maka kalau kita nak milih pergi kedai, kita pergi kedai, kita buat cukur atau kita gunting rambut kita semua. Ya. Maka apabila kita dah cukur atau kita dah gunting rambut kita, kita dikira sudah bebas daripada ihram kita. Benda pantang larang tadi kita sudah selesai dan kita sudah terbebas daripadanya. Maknanya benda-benda yang pantang larang sebelum tu kita dah boleh buat. Kalau kaum lelaki, boleh dia tukar ihram dia dan dia pakai pakaian biasa, ya. Di samping pantang larang yang lain sudah jadi boleh, ya. Maka dengan itu selesailah ibadah umrah dia, ya. Baik, sampai di situ je lah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai nombor ni muka surat 30 tu je. Itu bahagian umrah kita. Jadi insya-Allah ya, ibadah umrah yang kita nak buat ni tidaklah serumit mana, mudah insya-Allah. Cuma kita kena tahulah, ya, apa yang kita perlu buat dan apa yang tak perlu kita buat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ je lah, ya, penerangan tentang ibadah umrah. Dan mungkin kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah diajukan. Dan mana yang perlu penjelasan lanjut, boleh bertanya lah. Kita pergi Madinah. Jadi kita akan pergi ke Madinah dulu 3 hari, Tuan Ustaz Tajuddin, 4 hari 3 malam di Madinah. Di Madinah pun ada program dia, ada program ziarah dia. Nanti insya-Allah kita boleh, apabila sampai di sana, itu lebih eloklah. Dia kalau di Madinah ni, apa yang kita dianjurkan untuk kita lakukan, ya, keutamaan adalah untuk pergi ke Masjid Nabi. Ya. Keutamaan bila kita pergi ke Madinah, apa kita punya objektif? Ini masalah niat jugalah. Niat kita kena betul. Kita pergi ke masjid, kita berziarah Madinah, tujuan dia adalah untuk kita nak ziarah Masjid Nabi. Ini baru kita dapat pahala. Kalau kita niat kita nak makan angin, rugilah. Ziarah Madinah dia tak termasuk dalam umrah. Dia ziarah Madinah, dia ziarah Madinah je. Umrah kita apabila di Mekah nanti, seperti yang kita sebut tadi lah, ya. Jadi di Madinah, matlamat kita adalah untuk kita ziarah Masjid Nabi. Dan apabila kita ziarah Masjid Nabi, nanti kita ada program kita di sana. Kita akan melawat atau ziarah makam atau kubur Nabi SAW, ya, dengan kita ucapkan salam, ya. Tapi fokusnya adalah untuk kita solat di dalam Masjid Nabi. Itu objektif kita. Kerana pahala dia yang berlipat kali ganda, sebagaimanalah hadis Nabi, ya, salatun fi masjidi hadza ta'dilu alf salah fi ma siwa. Solat dalam masjidku ini, iaitu Masjid Nabi, dia menyamai 1000 kali solat di tempat yang lain, ya. Jadi itu kita punya objektif, ya. Kalau boleh kita banyakkan solat di dalam Masjid Nabi sepanjang kita berada di Madinah nanti, ya.
di samping itu kita ada program-program, kita akan melawat Masjid Quba, ini pun disunatkan, dan kita akan melawat syuhada Uhud, ya. Dan ini dua tempat selain daripada Masjid Nabi yang juga kita dianjurkan untuk pergi. Cuma nak kata bahawa fokus atau matlab utama adalah solat di Masjid Nabi, ya. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tentang selepas dari Madinah kita pergi ke Mekah, Mekah pun matlamat utama kita buat umrah, kan? Tapi apabila kita dah selesai buat umrah, umrah ni insya-Allah dalam hari yang pertama kita sampai di Mekah tu insya-Allah dah selesai dah. Tapi lepas tu kita akan berada di Mekah beberapa hari, kan? Dalam 7 hari barangkali Ustaz Tajuddin di Mekah. 7 hari 6 malam, ya. Baik, baki hari-hari yang lain sering juga jemaah tanya, kalau dah lepas dah umrah tu nak buat apa? Ini datang matlamat atau objektif kita yang kedua. Macam ada misi pula, lebih kurang lah. Adalah kita banyakkan solat di Masjid Haram. Kalau di Madinah tadi kita banyakkan solat di Masjid Nabi sebab pahala dia 1000 kali ganda. Di Mekah pula bila selesai umrah, objektif kita adalah untuk memperbanyakkan solat di Masjid Haram sebab pahala dia pun berkali-kali ganda. Kalau di Madinah Masjid Nabi 1000 kali ganda, di Masjid Haram di Mekah 100 kali ganda. Itu jumlah yang cukup besar, ya. Jadi itu kita punya objektif yang kedua, ya, selepas kita selesai buat umrah. Kita banyakkan solat sebab pahalanya sampai 100 kali ganda, ya. Ya. Sekali lagi. Tak faham. Sekali lagi. Tak, satu solat, ya. Satu solat. Bergantunglah apa solat yang kita buat. Bergantung. Kalau solat Zuhur 4 rakaat, maka solat Zuhur tu 100 kali ganda. Kalau tahiyat masjid 2 rakaat, maka 2 rakaat tahiyat masjid yang kita buat tu 100,000 kali ganda. Begitu, ya. Kalau kita buat solat witir, kalau kita pilih untuk buat 1 rakaat, maka solat witir kita 1 rakaat itu di tengah-tengah malam menyamai 100,000 kali ganda. Dia setiap solat tu, ya, digandakan 100,000 kali ganda, ya. Nak tanya? Untuk perempuan, begitu. Itu soalan yang bagus, ya. Untuk perempuan, adakah lebih baik solat di masjid atau solat di bilik, di hotel, ya? Ini pun kita kena betulkan pemahaman kita. Tadi kita dah sebut bahawa Masjid Nabi atau Masjid Haram di Madinah dan Mekah ada ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, ya. Bagaimana dengan perempuan? Untuk perempuan ada perincian, ada penjelasan lanjut sikit. Ternyata bahawa dalam hadis Nabi, Nabi kata kalau perempuan afdal dia solat di rumah. Kalau kita di Madinah dan atau di Mekah, di hotel lah, di bilik hotel. Nabi mengatakan kalau perempuan afdal dia solat di rumah atau di tempat tinggal dia lah. Kalau kita hotel lah. Maka itu yang afdal. Ini mungkin boleh orang kata menguji kefahaman kita. Aku dah penat-penat datang ke Mekah dan Madinah, afdal di rumah juga. Jawapan dia ya. Sebab Nabi kata macam tu. Cuma tak bererti bahawa kita tak boleh nak pergi ke solat Masjid Nabi atau Masjid Haram. Boleh tu memang boleh. Bahkan kita kata kalau kita pergi ke Masjid Haram atau Masjid Nabi, dia ada ganjaran pahala atau kelebihan dia yang tersendiri. Yang kita sebut tadi itulah. Kalau di Masjid Nabi 1000 kali ganda, kalau di Masjid Haram 100,000 kali ganda. Dia ada keistimewaan dan pahala dia yang tersendiri. Tapi kalau tanya soalan yang mana afdal,
tetap di tempat tinggal kita, di rumah atau di bilik hotel. Maknanya kalau seorang perempuan tu, sebab perempuan ni sifat dia lain daripada lelaki, sebab tu Nabi bezakan. Lelaki ni dia ada tenaga lebih, dia ada tabah sikit, dia ada gagah dia, lagi-lagi kalau tengah ramai-ramai kan. Sebab tu lelaki memang disuruh untuk solat di masjid, lebih-lebih lagi di masjid di Mekah dan Madinah. Tapi perempuan dia ada sifat lemah dia, ya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan biasanya ramai orang lah di sana, di Madinah, Mekah ni. Memang kalau sekali dua kali kita boleh tahan lagi, tapi kalau lepas tu nak pergi lagi mungkin kita dah lemah lah. Tapi itu nak kata bahawa kalau perempuan jangan risau, sebab afdal di tempat tinggal kita. Cuma laki saja memang dianjurkan pergi ke masjid, ya. Itulah. Ada pertanyaan lain? Ya. Lepas kita buat umrah, kita boleh buat lagi umrah kan? Ini pun satu soalan yang baik juga, ya. Satu soalan yang baik. Kita bila kita nak buat umrah ni, selepas kita dah selesai buat umrah yang pertama, adakah kita dianjurkan, digalakkan untuk buat umrah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya? Di sini tuan-tuan dan puan-puan pun elok kita betulkan kefahaman kita, ya. Apa yang elok kita buat selepas kita dah selesai umrah kita yang pertama? Kita kata sebenarnya umrah yang kita nak buat ni, kita hanya boleh buat satu umrah saja. Ini kena betulkan kefahaman juga. Sebab Nabi SAW apabila dia pergi, dia Nabi daripada Madinah juga, ya. Bila Nabi nak buat umrah, Nabi pergi ke Mekah. Ternyata bahawa apabila Nabi pergi ke Mekah nak buat umrah, Nabi buat sekali je. Berbeza dengan amalan di masyarakat kita lah. Masyarakat ada yang bila dah sampai, dia dah buat selesai umrah, lepas tu dia keluar ke satu tempat nama dia Tan'im. Tan'im ni miqat bagi orang Mekah lah. Jadi mereka pergi ke Tan'im dan mereka berihram di situ, mereka datang semula ke Masjid Haram dan buat umrah kali kedua. Bahkan ada yang kadang-kadang berlumba-lumba, satu hari itu dia buat 3 kali umrah, hari esok buat lagi. Kita kata ini semua, kita kata apa yang kita boleh kata, tak menepati sunnah Nabi. Kita jangan nak pulun banyak-banyak, tu bagus kalau kena tempat. Tapi kalau umrah nak pulun-pulun tak boleh. Pulun ni maknanya kita nak buat. Sebab umrah ni satu perjalanan, satu umrah. Nak faham, kalau nak faham lebih jelas lagi, seperti mana ibadah haji. Kalau ibadah haji memang tak ada yang nak pulun-pulun. Kalau kita nak buat haji kan, kita buat satu kali je kan. Tak ada yang pergi ke Arafah 2-3 kali, tak ada kan. Maka sebenarnya umrah pun begitu. Cuma kalau kita lihat masyarakat ada kekeliruan di situlah. Jadi kita hanya boleh buat umrah satu kali sebenarnya. Bukan soal pilihan. Memang begitu cara Nabi SAW. Jangan risau tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, alah dapat satu je. Kita tengok jemaah yang lain kadang-kadang, berapa kali umrah? 10 kali. Kita pun rasa, Allah. Jangan. Ini kita kata kita kena betulkan kefahaman kita. Kalau Nabi dah buat satu kali, kita kena yakin dan percaya bahawa itulah yang terbaik. Sebab dalam ibadah kita, dia bukan kuantiti. Bukan berapa banyak kali kita buat. Tak, kualiti. Kualiti ni macam mana kita nak capai? Apabila kita ikut sunnah Nabi. Jadi kita kena tahu bahawa Nabi dah sepanjang hidup dia, ketika dia dah hijrah dah ke Madinah, seperti mana kita nanti kita akan datang daripada Madinah, berapa kali Nabi buat umrah? Diriwayatkan bahawa Nabi ada sampai buat 4 kali umrah. Ternyata bahawa setiap dalam perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah untuk buat umrah, Nabi buat sekali saja. Kalau haji, Nabi buat sekali je dalam hidup dia selepas dihijrah. Jadi kita kena percaya di situlah bahawa itulah dia yang betul. Baik, kalau kita dah buat umrah nanti, itulah ada yang bertanya, lepas ni nak buat apa? Ini yang kita kata tadi, kita banyakkan solat di Masjid Haram. Banyakkan solat di Masjid Haram. Jangan nak mencari masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang ada juga yang jenis buka buku sejarah. Mekah ni tuan-tuan banyak sejarah. Memang dia tempat yang bersejarah. Tapi nak kata bahawa jangan kita salah faham.
Kita duduk cari masjid jin, masjid kucing, ada nama masjid tu. Jadi kita nak solat kat situ. Jangan. Itu masjid juga, tapi tak ada masjid yang boleh menandingi Masjid Haram. Sebab pahala dia 100,000 kali ganda. Jangan kita kalut nak cari masjid-masjid yang lain. Jadi ini kita kata, lepas kita dah buat umrah, banyakkan solat di masjid. Satu. Atau ini mungkin jawapan untuk Tuan Haji lah, ya. Kalau kita dah buat umrah, kita kata tadi kita buat solat, banyakkan solat di Masjid Haram. Atau ini satu keistimewaan yang hanya ada di Masjid Haram buat orang yang dah selesai buat tawaf. Apa dia? Kita buat tawaf sunat. Bukan umrah, tawaf sunat. Kita dah selesai umrah dah. Contoh, lepas tu kita dah balik ke hotel. Lepas tu kalau kita pergi ke Masjid Haram pada hari yang sama atau hari berikutnya, ya. Antara keistimewaan atau apa yang kita boleh buat, laki dan perempuan, bila kita masuk ke Masjid Haram, kita buat tawaf sunat. Tawaf sunat macam mana? Seperti yang kita sebut tadi. Kita buat 7 kali pusingan. Dengan setiap kali kita lalu bermula di penjuru Hajar Aswad tu, kita bagi isyarat, ya, bismillah Allahu akbar. Kita buat 7 kali pusingan. Walaupun dalam keadaan berpakaian biasa. Sebab kita bukan dalam keadaan ihram atau dalam keadaan umrah. Tak. Ini dinamakan tawaf sunat. Jadi ini satu keistimewaan yang tempat lain tak ada. Ya, masjid lain tak ada istilah tawaf sunat ni. Hanya di Masjid Haram. Ini yang kita boleh buat lah. Di samping kita buat, kalau kita boleh buat iktikaf, kita iktikaf di Masjid Haram. Dan iktikaf ni tak kira, asalkan kita niat untuk kita ikat diri kita kat masjid tu, kita duduk berapa lama pun, ya, dengan kita buat ibadah, kita buat solat sunat, kita buat, ya, berzikir, kita baca Al-Quran dengan niat iktikaf dalam masjid tu, ya. Tak kira lah berapa tempoh, lagi lama lagi bagus, ya. Maka ini yang antara ibadah yang kita buat. Kita boleh buat qiyamul lail, ya, tengah-tengah malam. Masjid Haram, ya, dia 24 jam beroperasi, ya, untuk lelaki dan perempuan. Jadi ini antara ibadah-ibadah yang cukup banyak sebenarnya. Jadi itu yang kita kata tak payah kita nak kalut, nak berulang alik, nak buat umrah kali kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Ada soalan lain? Tawaf sunat tu tak kisah berapa banyak kali pun. Tawaf sunat tak kisah berapa kali. Tu boleh. Kalau nak belum-belumba buat tawaf sunat, kau dah buat berapa kali? Boleh lah belum-belumba. Walaupun kita kata ikut kemampuan, jangan, ya, buat berapa kali. Tapi setiap kali nak buat tu 7 kali pusingan. Sama seperti di sa'i juga Tak. Tawaf sunat sahaja. Sa'i tak ada. Kerana sa'i dia hanya kita buat, kita umrah tadi tu. Di mana umrah kita ada 2 bahagian, iaitu tawaf dan sa'i. Ini dalam umrah. Tapi bila tawaf sunat tu, tawaf sahaja. Ya. Tidak ada istilah sa'i sunat. Tak ada. Ya. Ada pertanyaan lain? Ustaz Tajuddin, ada apa-apa pesanan buat jemaah? Dia kalau jemaah lelaki, kain umrah tu yang biasa diorang syorkan, dia 2 kain lah, itu minimum lah, kain bahagian atas dengan kain bahagian bawah. Tapi dia kalau nak bawa lebih pun bawa 3 helai saja, bawa 1 helai lebih saja, itu dah cukup, ya. Walaupun kalau kita ada 1-2 helai, ni 1 untuk atas, 1 untuk bawah, itu dah cukup dah sebenarnya, ya. Ya. Kalau nak bawa lebih, bawa 1 helai lebih je lah kalau nak tukar tu, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan tentang dam ataupun dam ni apa dipanggil? Denda di mana kita kena sembelih korban, kita kena sembelih kambing, ya, kerana kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu. Pun sekali lagi kita kata sebaik-baik petunjuk adalah apabila kita kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah dam ataupun denda ni, sebenarnya
dia hanya apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu sahaja. Ya, seperti kesalahan kalau kita cukur rambut kita semua dengan sengaja, sama ada dengan ada keuzuran ataupun tidak. Apabila kita pergi berburu, kita pergi tangkap apa-apalah haiwan buruan, yang mana insya-Allah pada zaman sekarang ni tak ada lah. Tak ada yang saya nak pergi berburu kijang ke apa ke. Tak ada. Jadi hanya kesalahan-kesalahan yang tertentu seperti ini sahaja yang kena dam sebenarnya. Berbeza dengan apa yang masyarakat kita salah faham. Ada yang jenis yang biasa yang berlaku adalah apabila mereka apabila dalam keadaan ihram tadi tu, sekiranya mereka apa orang kata apa, tengok-tengok kain ihram dia tu atau baju dia, tiba-tiba dia nampak ada rambut. Tambah pula kalau rambut tu dah sampai 3 helai atau lebih, dia kata sudah, aku kena dam. Ataupun dia gosok ke garu-garu rambut, tengok ada rambut gugur, sudah, aku kena dam. Dia nak sikat rambut, boleh tak sikat rambut? Boleh, tak ada masalah. Tapi tengah sikat, ini kalau khususnya perempuan lah, tengok ada rambut terkeluar, ataupun garu-garu cabut bulu ke apa ke, dia fikir terkena dam. Jawapannya tidak, jangan risau. Tidak ada denda dam sebenarnya untuk kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Kalau kita sengaja cabut, kita buat satu yang ditegah, satu yang dilarang. Kalau sengaja, ini kalau jenis yang sengaja cabut bulu hidung ke apa ke, sengaja, dilarang. Berdosa tak? Berdosa. Tapi tak sampai kena dam sebenarnya. Kerana dam, nak sembelih satu kambing, bila masa nak sembelih satu kambing ni bukan murah tuan-tuan. Bukan macam sembelih ayam. Kambing seekor 300-400 jugalah. Bila kena? Hanya dalam apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu. Dia ada beberapa sahaja, tak lebih daripada 10 pun. Berbeza dengan apa yang difahami oleh masyarakat, ya. Jadi jangan risau soal dam ni, ya. Ya. Terlupa kita terketik kuku. Itu kalau dia sampai ketip kuku semua 10 jari itu hebat jugalah. Itu terlupa. Andaikan sampai dia gagau atau mamai sampai ke tahap macam tu dikutip, kena dam tak? Tak kena juga sebenarnya, tuan-tuan. Sebab tu saya kata bab dam ni sebenarnya hanya dalam kesalahan-kesalahan yang tertentu. Tapi dia berdosa lah. Dan dia khawatiri dia punya pahala umrah dia terkurang lah. Tapi adakah sampai ke tahap kena dam? Tidak. Kalau tercabut gitu saja, kalau tak sengaja memang tak payah cerita lah. Tak sengaja memang tak ada masalah. Tak sengaja kita sikat rambut. Itu sebab tu kita kata, ni kena ingatlah tuan-tuan, bila nak sikat rambut, bila nak belik-belik pakaian, janganlah duduk sibuk tengok ada rambut ke tak. Itu jadi was-was nanti. Jadi risau tak tentu hala. Jadi kita kata bila sikat rambut tu janganlah nak tengok berus tu, nanti dia jadi was-was. Ya. Dan kita kata tadi, kalau andaikan tercabut juga, selagi dia dalam hadis tu kata sampai kalau kita cukur rambut satu rambut, itu baru kena dam. Tapi kalau selai dua tak ada masalah sebenarnya. Ya. InsyaAllah ini masalah ni kita kena faham betul-betul lah, ya. Baik, ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri sesi kita? InsyaAllah apabila sampai di sana kita boleh buat lagi sesi-sesi penerangan seperti ini. Cuma hari ini sebagai maklumat awal lah, ya, supaya apabila kita buat umrah nanti, ya, kita lakukan ibadah umrah kita dalam keadaan kita tahu apa yang kita buat. Jangan jenis kalau kita pergi kita tak tahu, kita ikut-ikut kawan-kawan apa yang jemaah lain buat. Itu kita tak maulah, ya.
Dan yang penting lagi adalah bila kita buat umrah tu, kita buat dalam keadaan yakin. Apabila kita tahu apa yang kita tengah buat, proses ataupun prosedur nak buat ibadah umrah tu dengan pantang larang, hukum hakam, apabila kita tahu, apa tujuan bila kita tahu? Bila kita tahu, kita takkan ada perasaan ragu-ragu atau was-was. Kadang-kadang masyarakat kita pun ada jenis was-was. Sah ke tidak, sah ke tidak, sah ke tidak. Dah pergi ke Madinah, dah pergi ke Mekah, dah buat umrah semua. Balik ke Malaysia, sah ke tidak umrah aku? Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan jadi macam tu tuan-tuan. Kita tak mau macam tu. Sebab tu kita buat sesi penerangan macam ni. Dan insya-Allah ibadah umrah yang kita nak buat ni mudah kalau kita ikut sunnah Nabi. Tapi kena ada ilmu lah, ya, seperti dalam penerangan yang kita berikan tadi. Yang penting bila kita buat dalam keadaan kita tahu dan kita kena yakin apa yang kita buat tu, ya. Jangan buka pintu was-was, ya. Kalau was-was ni nanti dikhawatiri akan merosakkan ibadah kita, ya. Baik, ada pertanyaan? Pakaian umrah tu jangka dia, kalau kalau perempuan dia pakaian umrah dia pakaian jubah tu je lah, jubah yang kita pakai biasa tu. Kalau lelaki kain umrah tu lah. Jangkaan dia saya kira kalau kita tengok tak lebih 24 jam. Tak lebih 24 jam. So dalam perjalanan daripada Madinah ke Mekah pun mungkin dalam 5 jam. Bila kita dah sampai, kita akan pergi ke hotel, mungkin kita kemas-kemas diri, siapkan diri dalam sejam. Lepas tu kita pergi. Ibadah umrah tu sendiri, tawaf dan sa'i, kalau tak sesak semua dalam sejam selesai. Jadi insya-Allah mudah, insya-Allah, ya. Sekali lagi, kita miqat di Madinah, nama dia Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah, miqat tu di Madinah. Madinah ni jarak Madinah ke Mekah dalam kira-kira 400 km. Dalam naik bas tu dalam 5 jam. Jadi sepanjang perjalanan tu kita dalam keadaan ihram lah, ya. Sehingga kita buat tawaf dan sa'i, dan apabila kita dah cukur atau potong, gunting rambut kita, kita akan selesailah dah umrah kita, ya. Baik, insya-Allah moga-moga apa yang telah disampaikan dapat difahami dengan baik. Dan kalau sekiranya ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan, ya, atau apa-apa yang kurang jelas, tak ada masalah, boleh diajukan nanti, ya. Saya akan insya-Allah bersama-sama dengan tuan-tuan, ya, sepanjang ibadah umrah nanti, mudah-mudahan, ya. Moga-moga Allah mudahkan urusan ibadah umrah yang kita nak lakukan, dan moga-moga Allah menerima ibadah umrah yang kita laksanakan nanti, ya, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.